Aku yakin majoriti orang yang tengok video aku kali ni ada benda ni. Tak kira lah korang ni perempuan ke, lelaki ke, tua ke, muda ke, yang pasti korang mesti ada. Dan benda yang aku maksudkan itu ialah wallet. So aku dah convert sejak 5 tahun, 6 tahun lepas. Aku convert daripada pakai wallet yang jenis macam ni, typical wallet yang biasa orang tengok, yang korang pakai. Wallet jenis yang biasanya kalau orang first time nak pakai wallet, dia akan cari wallet macam ni. Aku sendiri pun beli wallet yang style macam ni dulu. Wallet yang boleh letak 5, 6, 7, 8, 9, 10 keping kad. Boleh letak banyak gila duit, boleh simpan resit, boleh simpan shilling, boleh letak kunci, boleh letak, kalau boleh letak baju pun korang boleh letak baju ni. So dulu aku jenis orang pakai wallet macam ni, macam orang biasa-biasa juga. Wallet aku dulu tebal gila, aku hoarders, aku jenis suka simpan resit. Aku tak tahu kenapa, jangan tanya. Dan 5-6 tahun lepas aku start convert diri aku daripada pakai wallet macam ni, lepas tu aku tukar kepada wallet yang ni, minimalistic punya wallet. So beza dia korang boleh tengok, jauh beza dia. Nipis tebal tu ialah sebab tak ada barang dah ni, so korang nampak. So daripada 5 tahun lepas aku start pakai wallet yang ni. Dan reason lah, cerita pendek sikit aku bagi kat korang sejarah macam mana aku boleh start mula pakai wallet yang minimal macam ni. Ialah dulu aku pernah bekerja dengan satu company yang buat produk untuk lelaki. Dia orang fokus kepada buat wallet, buat tali pinggang, buat bag, apa benda semua tu. Tapi dia orang punya main fokus lah buat wallet. Dan dia orang punya mission nak buat wallet yang minimal macam ni lah, yang simple-simple semua ni kan. Dan disebabkan aku adalah salah seorang designer kat company tu, dan ni adalah produk pertama dia orang, dan aku kena test produk ni, nak tengok lah apa yang masalah dia, apa benda boleh tukar, apa benda semua tu. Dan sejak pada hari tu aku dah tak pakai lagi wallet yang traditional macam tu. Dan nama wallet ni ialah non-wallet dia orang panggil. Sebab kalau korang boleh tengok ni, construction dia tak ada apa pun, sekeping kulit je. Lepas tu kat tengah ni ada getah yang korang boleh letak kad. Bila korang letak kad, korang boleh lipat yang benda ala flap ni naik atas, letak duit. Lepas tu korang boleh tutup. Lepas tu korang boleh secure pakai rubber band ni. Dan ni bukannya wallet yang aku nak kongsi korang, nak share korang, nak buat review kat korang, bukan. Yang wallet aku nak cerita kat korang ialah wallet ni, Dango. Alright, so dalam video ni aku nak kongsi sikit lah kenapa aku pilih wallet ni, kenapa aku decide untuk beli wallet ni, dan kenapa aku decide untuk beli brand ni tapi model ni. So ni lah model yang aku pilih, D01. So kalau korang interested, korang boleh search Dango, diorang punya brand. Lepas tu D01, ada orang Malaysia, company Malaysia yang bawa produk ni daripada USA. Nak beli direct pada website diorang pun boleh, macam lambat sikit kot. Korang boleh terus pergi, aku try lah letak link dekat bawah yang korang boleh beli direct dengan orang kata official distributor kot. Kot itulah terms dia kot. So ni lah rupanya first impression aku, agak impressive juga. Packaging diorang memang menarik. Berapa banyak wallet yang akan bagi korang material yang macam ni. Even Louis Vuitton pun kalau korang beli, aku rasa paling kuat pun diorang akan bagi kotak macam ni lah kot. Typical cardboard punya kotak kan. Biasalah. Dan ni lah macam aku rasa macam bila first aku receive produk ni, macam wish, okay jugalah dia punya packaging semua. So basically kat luar ni diorang ada sleeve, typical sleeve yang ada semua information yang korang perlu tahu kot. Pasal wallet ni tak banyak benda pun. So kat depan ni diorang just tulis Dapper Wallet, tu nama produk dia, specifically produk ni nama dia, nama produk ni lah, brandnya Dango. Lepas tu kat atas ni diorang tulis pakai genuine leather. So diorang campur aluminium dengan genuine leather. Lepas tu ada rubber band di sekelilingi wallet tu, dan rupa kat dalam dia kita akan tengok sekarang. Okay, so kat luar ni pun ada emboss nama brand diorang. So diorang punya detail tu power lah, bukan macam asal boleh je lah. Dan ni lah rupanya bila korang buka packaging daripada Dango punya brand ni. So dalam ni diorang tak provide banyak sangat benda pun, dan aku specifically pilih jenis ni. Diorang ada banyak lagi sebenarnya cover kat luar ni. Macam korang tengok ni sekarang ni ialah kulit, yang jenis lain macam contohnya warna hitam, warna grey kot kata saudara aku. Material aku tak pasti material apa, dan reason kenapa aku pilih ini ialah sebab ni lah basically dia punya design, lepas tu dia orang punya kulit ni. Dan satu reason lagi kenapa aku suka sangat wallet ni ialah
korang boleh tengok kat belakang ni. Dia panggil ni ialah chassis diorang kot. Diorang buat daripada katanya aluminium lah, besi lah. Dan ni yang merah yang korang nampak ni ialah getah. Getah ni je yang aku macam risau sikit. Kalau lama-lama takut macam kalau getah kan, getah boleh mati, lepas tu boleh apa rapuh semua tu kan. So tak tahulah, aku baru pakai wallet ni macam berapa? 3 bulan. Aku dah pakai lama dah wallet ni. Aku boleh cerita korang lah macam mana experience aku pakai wallet ni. Dan sebelum kita tengok lebih lanjut macam mana masuk kad semua benda tu, aku tunjuk sikit lah kot apa isi dalam yang ada dalam kotak ni. So satu lagi benda yang diorang bagi ialah ni, apa benda diorang panggil? Mari tengok jap. Okay, so diorang panggil benda ni secure strap, tali ni. Tapi aku tak pernah pakai dan aku tak tahu pun macam mana nak pakai ni. Dan aku tak explore sebab tak minat pun. Oh, so kat sini kot, dekat loophole ni ada tempat yang korang boleh masuk. Lepas tu korang boleh sumbat tali ni masuk. Lepas tu kat sini korang boleh jadikan handle lah untuk pegang korang punya wallet. Dan aku tak pakai benda ni sebab buat apa kan, sebab nak benda simple. So dalam kotak ni diorang ada provide lagi macam paperwork kot. Kertas ni diorang tunjuk yang wallet ni diorang boleh letak multi tools lah basically. Kalau korang minat multi tools ni macam ada screwdriver, ada pisau, ada can opener, benda semua tu. Kalau korang minat, korang boleh beli separate dekat brand diorang juga, dekat company diorang juga. So korang boleh letak dalam korang punya wallet. Tapi dekat wallet ni sendiri pun ada tools juga sebenarnya. Dekat depan ni, kat sini ialah bottle opener. Lepas tu kat atas ni, kat tak silap aku, inilah tempat korang boleh pecahkan kaca. Dan yang lain tu aku rasa ada lagi kot, tapi macam apa-apa lah, tak penting pun. Ok, so sekarang kita tengok macam mana nak letak kad dalam wallet ni. So kat sini korang nampak belakang ada satu metal plate yang free, orang kata apa, free yang tak ada attachment lah. Apa benda term saya panggil. So dia tak lekat dengan body wallet ni sendiri. So yang diorang cakap korang boleh letak sampai 12 keping kad, tapi aku personally aku tak letak sampai 12. Aku pakai dalam 8 je kot. 2, 3, 4, 5, 6, 7 keping. Personally aku pakai 7 keping kad je sebab aku tak ada pun kad yang lebih pada tu. So nak masukkan kad dia, korang just yang besi yang tak ada attachment kat wallet ni, korang letak antara besi tu dan wallet tu lah. So macam ni lah rupa dia kalau korang masukkan kad. Okay, so kalau satu benda lah yang aku tak berapa nak suka pasal wallet ni ialah nak ambil kad tu gila susah lah. Kalau first time korang pakai, first week lah aku cakap kau, agak seksa jugalah nak pakai, nak keluarkan kad pada wallet ni. Even though diorang ada orang kata apa, push tab kat bawah ni, korang boleh push, lepas tu kad macam keluar sikit, tapi benda ni macam tak function sangat. So apa yang aku discover setelah pakai 2 bulan ialah kad yang paling korang suka pakai, sering pakai, korang letak kat paling depan ni. So bila korang nak pakai, korang just tarik kat depan ni macam ni, lebih kurang macam ni. Aku tak tahu lah korang fokus ke tak. Kalau tak fokus, nasib korang kamera baru bro. So tak reti nak pakai lagi. So yang kad paling penting, yang paling selalu pakai, aku letak kat depan ni. Lepas tu yelah, senang nak tolak, tarik, lepas tu dah settle. Dan cabaran yang kedua yang aku kena lalui lah masa first time aku pakai, nak masukkan balik. Bila nak masuk ni, tak ada peluang langsung tau untuk macam notch ke apa benda, tak ada langsung tempat yang korang boleh selit. So basically korang kena create selitan tu sendiri. Apa yang aku tahu, yang aku belajar pada kesilapan lah ialah bila korang nak masukkan kad, korang kena Okay, sekejap, sebab aku dah biasa buat, tapi sebab kena buat video jadi nervous. Okay, so korang kena keluarkan sikit kad, tolak pakai yang bawah ni, punya access ni kat bawah ni. Lepas tu tolak sikit, biar bagi lubang sikit. Lepas tu korang just selit masuk. Nak explain susah. So nanti kalau korang interested nak beli wallet ni, korang akan discover sendirilah cara korang macam mana korang nak guna wallet ni. Kat depan ni ada lagi, diorang punya slot. Ada satu slot yang korang boleh masuk lagi dalam 2 keping kad kot kat depan ni. Tapi dekat depan ni aku biasanya tak letak kad pun. Nampak? Depan ni pun ada slot juga. Aku personally aku tak letak kad pun. Aku biasanya akan letak duit. Contohnya macam aku selalunya bawa jugalah extra duit, walaupun aku ni kononnya macam nak cashless punya orang, tapi aku bawa juga sikit extra just in case ada apa-apa emergency. So dekat poket ni lah yang aku akan letak duit. So macam ni lah rupa dia. Kadang-kadang kalau terlebih bawa duit, macam ada 2, 3, 4, 5 keping duit tu, agak menyeksakan jugalah. Dia akan macam
bulky sikit lah. Tapi kalau korang jenis macam adventurous, tak takut kan, macam duit banyak sangat, kalau hilang tak ada hal, korang bolehlah try slate dekat rubber band ni. Rubber band ni sebenarnya diorang reka memang untuk letak duit pun, tapi aku ni walaupun aku cakap aku dah 5 tahun pakai minimal punya wallet, aku still ragu bila aku letak wallet letak duit aku macam ni. So aku takkan letak lah duit macam ni. Satu lagi sebab dia flat FFP macam ni, takkanlah aku akan select je lah dekat poket yang ada ni. Alright, so itulah cerita pasal wallet Dango D01 Dapper wallet daripada Dango. Berapa kali aku nak ulang. So nak bezakan dengan wallet aku yang lama, dia besar sikit, dia nipis sikit, dia macam lebar sikit. Tapi bila korang masuk wallet ni dalam poket korang, memang tak rasa apa lah. Memang tak sedar lah. Aku rasa tu je video kita untuk kali ni. Hopefully aku explain cukup kat korang. Hopefully video ni, review ni agak membantu korang. Kalau korang interested nak try tengok minimal punya wallet, aku akan letakkan description kat bawah kat mana korang boleh beli. Ada distributor kat Malaysia ni yang korang boleh beli. Lepas tu apa lagi? Tu je lah kot. Kalau korang enjoy tengok video review macam ni, korang jangan lupa like dan subscribe. Aku tak boleh nak buat vlog sekarang sebab tak ada content, tak boleh nak pergi mana-mana. So video macam ni lah aku boleh video macam ni je lah yang aku boleh produce untuk korang. Buat review lah, buat itulah, buat inilah kan. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Kita jumpa dalam video akan datang pula. Ciao.